Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini untuk sembang syariah bagi Malaysia dan Brunei secara santai dengan sahabat saya Rafiq Effendi. InsyaAllah kita akan kupas isu berkaitan dengan hak jagaan anak, siapa yang berhak, dalam 30 minit sahaja, secara simple dan secara tadika. Jadi ini persoalan pada hari ini bukan berkaitan dengan taraf akademik yang tinggi, tetapi untuk pemahaman bagi taraf tadika dan taraf orang kata orang biasa lah. InsyaAllah. Okey, saya cuba sambungkan di talian sahabat saya Rafiq Effendi. Assalamualaikum Rafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Tuan Syazril? Baik, sihat ke? Baik, alhamdulillah. Selamat berpuasa terlebih dahulu. Terima Dah kasih. masuk Ramadan yang keempat . Terima kasih. Kita cuma ada 30 minit. Hari ini kita cuba nak sembang-sembang. Saya cakap utara. Saya cakap utara, Fendi cakap Borneo. Nah, Fendi adalah peguam syar'i di Borneo. Cuma kita akan kupas isu pada hari ini adalah berkaitan dengan hak jagaan anak, zaman PKP, raya, cuti sekolah. Kes yang paling susah sebenarnya adalah hak jagaan anak. Mana-mana program yang mengendalikan kes memang pening lah. Mungkin kita akan lihat dari segi sudut Malaysia dan Brunei. Nah, ya, betul. Kita sembang, kopi tak ada sebab kita puasa. Jadi Fendi, menangkan 30 minit sahaja, mungkin masa terlalu suntuk tetapi amat bernilai dan berharga. Saya nak bagi Fendi dulu, apa dia hadanah anak ni, apa dia hak jagaan anak ni? Bagi cerita sikit. Okey. First, terima kasih Syazril di atas jemputan. Rasanya ini kali pertama kita berkolaborasi secara online atas secara visual ni. Jadi pertamanya saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada Syazril atas jemputan ini, dan selanjutnya saya nak buat sedikit disclaimer awal bahawa segala yang kita cuba nak kongsikan kepada audiens pada pagi ni, kepada pendengar kita, penonton kita, kita cuba dalam layer yang agak minimum, yang mudah untuk difahami. Sebab kita menghargai beberapa telah pendekatan yang banyak dibuat oleh sahabat-sahabat kita juga, rakan-rakan peguam dalam bentuk penjelasan online yang lain. Cuma pada pagi ni Syazril, seperti mana yang kita plan awal, kita cuba nak lebih memudahkan supaya orang awam dapat memahami dengan bahasa yang lebih mudah, dan insyaAllah pada pagi ini kita akan cuba berkongsi mengenainya. Baik, kalau kita bercakap tentang hak penjagaan anak, di dalam konteks mahkamah syariah ataupun hukum syariah itu, hak penjagaan itu disebut sebagai hadanah, iaitu ianya biasanya akan timbul apabila timbul pertikaian dan timbulnya perceraian sehingga dibawa oleh ibu atau bapa kepada anak tu tadi di mahkamah. Ya, kalau kita melihat kepada contohnya otoriti asal yang mungkin kita boleh gunakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru ketika seorang wanita datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, susuku adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya daripadaku. Kemudian Rasulullah SAW berkata, engkaulah wahai ibu yang lebih berhak terhadapnya selama engkau belum bernikah. Okey, apa yang saya nak jelaskan di sini Tuan Syazril ialah polemik yang berlaku yang melibatkan tuntutan hadanah ini biasanya timbul apabila timbulnya perceraian di mahkamah syariah. Kedua-dua pihak telah bercerai, sama ada melalui perceraian biasa ataupun bagaimana melalui pembubaran perkahwinan, dan akhirnya timbul isu apabila wujudnya kehadiran anak-anak. Anak-anak ini, kalau kita lihat dari segi tafsiran adalah ianya lebih tertumpu kepada kedudukan anak-anak yang masih belum mumaiz. Anak-anak yang belum mumaiz itu bagaimana dalam peruntukan yang sedia ada, iaitu bagi anak lelaki sebelum mencapai 7 tahun dan manakala bagi perempuan sebelum mencapai 9 tahun. Jadi kita lihat konteks ni adalah ketika anak itu masih lagi kecil.
masih lagi kecil, iaitu tidak ada keupayaan untuk pengurusan pribadinya, tidak berkeupayaan untuk mentasihkan mana dan memilih mana satu lebih baik, mana satu yang tidak. Dan polemik itu semakin nampak dan timbul apabila pihak ibu atau bapa berebut untuk mendapatkan anak tersebut, hak penjagaan. Saya nak buat satu analogi ringkas. Okey, kita ada patung. Okey, ini namanya Aminah. Ya. Ini pula adalah bapanya yang bernama Abu. Dan ini pula ibunya bernama Makcik Kiah. Makcik Kiah pun terlibat juga agak. Mesti nama dia jadi trending sekarang ni kan. Okey, apabila berlaku di mahkamah syariah, sama ada dipohonkan oleh ibu iaitu Makcik Kiah ataupun suami dia Pak Abu berebut tentang anak yang masih di bawah umur ni tadi, maka kita peguam ni biasanya dah terlalu lali biasa menyaksikan perebutan yang berlaku di antara anak ini yang sama ada ingin dituntut oleh bapa atau ibunya. Jadi inilah apabila benda ni timbul akan berlaku dan menyentuh mengenai tentang sejauh mana bidang kuasa mahkamah dalam menentukan siapa yang lebih berhak kepada anak tersebut. Sudah tentu dalam bidang kuasa mahkamah untuk menentukan siapa yang berhak itu, maka mahkamah juga ada dia punya terma-terma ataupun garis pandu yang perlu dipatuhi. Itu secara mukadimahnya, Syazril. Okey, kalau kita nak sembang bab hak jaga anak memang panjang. Memang kita satu semalam pun tak habis. Jadi kalau lelaki, kalau suami dia kata dia ada hak untuk hak jaga anak. Dan isteri pasti akan kata dia ada hak untuk jaga anak walaupun kehilangan hak jaga anak, namun dia tetap nafikan itu adalah haknya. Tapi saya nak tanya sahabat saya Rafiq Effendi, di mahkamah di Malaysia, bidang kuasa untuk hak jaga anak ini di mahkamah tinggi. Kita memulakan tindakan saman di mahkamah tinggi. Bagaimana dengan keadaan mahkamah di Brunei? Okey. Sedikit saya nak buat perbandingan kalau kami di Mahkamah Syariah di Brunei, amalan yang kita buat ialah permohonan ataupun permohonan hak hadanah ini dimulakan dengan saman dan bermula di peringkat Mahkamah Rendah Syariah. Maksudnya berbeza sedikit dia dengan di Malaysia, iaitu di Mahkamah Tinggi. Kami di Brunei masih lagi bermula dengan Mahkamah Rendah Syariah. Ya, gitu. Dan kita sebut di sini sebab siaran kita ni kemungkinan orang Brunei tengok, orang Malaysia tengok. Jadi dua perbandingan, jangan salah mahkamah dan bidang kuasa. Jadi kalaulah topik kita hari ini hak jaga anak, siapa yang berhak? Masing-masing kata hak isteri, masing-masing kata hak suami. Kadang-kadang mungkin hak Tok Wan, hak Tok Chai semua masuk sekali. Jadi hari ini kita nak jelaskan sebenarnya dari segi autoriti dan siapa yang berhak dari segi elemen dan perundangan syariah. Boleh Tuan Rafiq jelaskan? Okey, orang awam kena faham dalam konteks yang melibatkan mahkamah syariah, apabila tuntutan dibawa oleh pihak ibu atau bapa kepada anak-anak itu, kita melihat kepada beberapa peruntukan undang-undang. Dalam peruntukan undang-undang ada mengatakan bahawa ibu adalah orang yang paling layak mendapat hak penjagaan sama ada dalam tempoh perkahwinan atau selepas pembubaran perkahwinan. Walau bagaimanapun, ia bukan bersifat mutlak Syazril. Ada beberapa terma yang perlu dipatuhi oleh si ibu jika ingin mendapatkan hak penjagaan anak ini. Saya ulang sekali lagi, iaitu hak penjagaan anak ini adalah bagi kedudukan anak-anak yang masih belum mencapai umur mumayyiz, iaitu 7 hingga 9. Dan ada juga melalui perintah mahkamah jika dipohonkan, umur yang boleh dituntut sekitar bagi 9 tahun bagi lelaki dan 11 tahun bagi perempuan dalam isu hak penjagaan total kepada ibu. Dengan saya jelaskan plus kepada ada beberapa isu yang memberikan panduan, ada limitasi di sana yang akan saya jelaskan selepas ini. Jadi
Okey, Tan Rafiq, boleh teruskan kepada siapakah yang lebih berhak mengikut autoriti, dan kalaulah hilang kelayakan, siapakah pula yang berhak untuk mendapatkan hak jagaan? Okey, baik. Kalau kita melihat kedudukan Seksyen 82 di Malaysia, tak silap saya, Seksyen 82 yang saya katakan tadi menjelaskan ibu adalah mereka yang mempunyai golongan yang mempunyai otoriti yang paling luas dalam hak penjagaan anak yang masih kecil dalam tempoh perkahwinan dan selepas perkahwinan dibubarkan. Kalau di Brunei, kita juga pakai peruntukan yang sama, tetapi seksyennya yang berbeza. Kita di Brunei kita panggil di bawah Akta Undang-Undang Keluarga Islam Penggal 217, dan perkataan seksyen itu kita sebut sebagai bab, iaitu dengan merujuk kepada bab 88. Kalau saya ingin sentuh di sini, bab 88 jelas menyentuh mengenai tentang kedudukan bagaimana keutamaan, iaitu susul galur hak penjagaan anak bermula daripada ibu, kemudian susul galur ke atas. Jika ibu dikatakan hilang hak kelayakan, maka akan balik kepada nenek sebelah ibu, sebelah bapa dan ke atas, saudara perempuan seibu sebapa, sehinggalah keutamaannya kepada bahagian susul galur ibu kepada anak tersebut. Itu sedikit perbandingan pemakaian Seksyen 82 di Malaysia, manakala di Brunei kita menggunakan bab 88. Okey. Dan satu perkara yang saya nak jelaskan di sini, Chazril, apabila isu perebutan ibu dan bapa kepada anak, maka keutamaan di situ adalah hanya melibatkan ibu dan bapa kandung anak berkenaan. Manakala pak mertua ke, mak mertua ke, kakak kandung ke, yang tu tak terlibat. Yang tu tak boleh dijadikan pihak-pihak melainkan kalau ada keperluan yang tertentu. Itu yang kita kena faham. Selagi mana pak dengan mak dia, dengan makcik yang tadi masih wujud, maka golongan ini saja yang mempunyai otoriti utama dalam membuat tuntutan kepada anaknya tadi, iaitu Aminah ni tadi. Macam tu. So yang lain tu adalah terkeluar daripada pihak-pihak yang boleh membuat tuntutan selagi pak dengan mak dia ada masih wujud. Itu keutamaan dia. Okey. Jadi kalau sebenarnya kalau kita faham dari segi Brunei dengan Malaysia sebenarnya ada lebih kurang sama. Cuma mungkin Malaysia menggunakan Seksyen 82 dari segi hierarki hak jagaan. Tetapi kita kena ingat, hak jagaan itu seperti mana kita bermain bola di padang ataupun kita berlawan lari di padang, cuma ada dua pelari, iaitu pingat emas dan pingat perak. Sekiranya kita mendapat hak jagaan, itu adalah pingat emas. Manakala kita mendapat akses lawatan, itu adalah pingat perak. Maknanya kemungkinan, bolehkah pingat perak ini mendapat pingat emas? Bolehkah pingat perak ini boleh mendapat pingat emas? Bagi tahu pada mahkamah, mahkamah pula. Duk cakap dengan mahkamah, tanya nak pergi mahkamah. Okey, bolehkah pingat perak ini mendapat ataupun yang akses halawatan ini mendapat untuk hak jagaan anak sepenuhnya? Bolehkah? Boleh, betul. Okey, saya bagi isu itu, saya juga ingin menjawab bahawa di Malaysia juga telah meletakkan satu garis panduan atau limitasi sejauh mana yang dikatakan ibu tu tadi yang ada mempunyai hak otoriti secara utamanya akan dilihat kehilangan hak apabila berlaku beberapa keadaan. Saya merujuk kepada satu peruntukan di Brunei, contohnya bab 90, bab 90, iaitu hak seseorang perempuan terhadap penjagaan hilang apabila yang pertamanya, jika perempuan itu berkahwin dengan seorang lelaki yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak itu, iaitu dalam mana lelaki itu dilarang berkahwin dengan kanak-kanak itu, tetapi hak penjagaan kembali semula apabila perkahwinan itu dibubarkan. So maksudnya apabila ibu tu tadi berkahwin lain. Kedua, jika perempuan itu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka, itu yang B. Yang C, jika perempuan itu menukar tempat tautinnya dengan tujuan untuk mencegah bapa kanak-kanak tadi yang diberikan hak lawatan, akses lawatan dan bermalam, atau tanpa bermalam, menjalankan pengawasan yang perlu ke atas kanak-kanak itu. Jadi ada wujud niat jahat atau kita panggil istilah undang-undang malafide kepada si ibu ni tadi.
tukar mas tautin tempat tinggal, tujuannya supaya berlaku pemisahan secara tak formal kepada anak dan bapa, sehingga itu menyebabkan kesusahan kepada bapa untuk menjalankan hak akses. Dan perlu saya tekankan di sini, apabila benda ni dah dibawa ke mahkamah, bermakna sudah ada satu keputusan dan perintah mahkamah. Tidak kisah sama ada ianya dibuat di atas persetujuan bersama, iaitu persetujuan ibu dan bapa bagaimana nak menjaga anak, atau yang kedua setelah pihak-pihak melalui satu perbicaraan penuh dan akhirnya mahkamah membuat keputusan. Maka jika keadaan keputusan itu telah dibuat dan di-endorse sebagai satu perintah mahkamah, maka di situ akan bermulalah pengalaman-pengalaman peguam ni, polemik yang pelbagai, sinetron yang pelbagai yang menyebabkan sama ada bapa tak dapat akses lawatan ataupun mak dengan sengaja untuk tidak membenarkan anak berjumpa dengan bapa. Yang tu kena awas. Sebab kalau tu berlaku, jika pihak yang merasakan haknya telah dicabuli, tidak dipatuhi oleh satu pihak yang lain, maka ianya boleh dibawa ke mahkamah dan ianya nanti akan dibawa kepada isu lain seperti penghinaan perintah mahkamah dan sebagainya. Jadi efek-efek yang sebegini, Syazril, Tuan, akan menyebabkan bahawa kemungkinan ada beberapa poin-poin tertentu hak ibu yang pada awalnya mendapat hak otoriti menjaga anak boleh hilang begitu saja. Sebab itu saya kata, saya nak cuba mengambil satu pendekatan oleh antara sifu kita, Tuan Mawadi. Dia kata, apabila pihak-pihak membawa kes ke mahkamah, maka kita akan melihat ianya lebih kepada bentuk penyelesaian masalah jiwa. Kenapa masalah jiwa? Sebab ia melibatkan kehendak manusia, kehendak bapa, kehendak emak, ibu kandung, bapa kandung kepada anak itu untuk mendapatkan penjagaan. Masing-masing mendakwa ia adalah lebih layak, masing-masing mendakwa ia adalah lebih baik daripada satu pihak yang lain. Jadi di situ kita lihat bagaimana kita boleh mendangkal bahawa kuasa ataupun otoriti hak penjagaan kepada ibu tu tadi sebenarnya bukanlah bersifat mutlak. Okay. Dan saya juga mengambil panduan, dia kata apabila si ibu dan bapa, lelaki atau perempuan, ibu bapa kandung atau ibu kandung atau bapa kandung membuat permohonan di mahkamah, maka dalam isu polemik nak menyelesaikan masalah jiwa ni, Syazril, kita melihat dalam perspektif bahawa tidak ada pihak-pihak yang disifatkan maksum. Kenapa saya kata maksum? Sebabnya masing-masing ada argumen dan masing-masing ada kekuatan dan masing-masing ada kelemahan. Jadi di situ untuk menyatakan dan merealisasikan bahawa satu-satu pihak ini adalah perlu dibagi keutamaan, perlu adalah lebih layak misalnya, maka dia perlu membuktikan bahawa fakta itu memang wujud. Bagaimana kita nak buktikan? InsyaAllah kita akan bincangkan dalam slot yang lain nanti, Syazril. Ya. Okey, saya cuba ringkaskan. Kalau ikut dari segi Malaysia ni sebenarnya ada 5 faktor lah seperti mana yang dimaklumkan oleh Tuan Rafiq. Yang pertama saya bagi kata kunci, senang untuk student, senang untuk peguam muda, dia hafal dalam kepala. Apabila hilang kelayakan ni, seperti mana yang dimaklumkan oleh Tuan Rafiq tadi, ada 5 perkara. Berkahwin, menukar maustatin, moral, menukar maustatin, murtad dan cuai. Kalau cuai ni patah hari ni patah tangan, esok patah kaki tak boleh. Tapi Tuan Rafiq, ada juga golongan isteri kata tak adil lah hak kelayakan hilang ni kepada isteri sahaja. Di dalam enactment tidak ada bagi suami. Macam mana yang dikatakan suami itu hilang kelayakan? Cuma saya nak jelaskan di sini kepada yang melihat di sini, hak kelayakan suami juga boleh hilang. Seorang lelaki juga boleh hilang. Kalaulah seorang perempuan itu ada 5, seorang lelaki itu ada 4. Dia bezakan hanya berkahwin sahaja. Iaitu hak seorang lelaki itu akan hilang hak jagaan apabila yang pertama moral tak elok. Mungkin kena tangkap, dilokap dan dikenakan pertuduhan jenayah dan sebagainya. Yang kedua, menukar permustatinan ataupun melarikan anak tanpa memberi akses ataupun hak lawatan kepada satu pihak lagi. Yang ketiga, murtad.
Kalau murtad dia boleh menghilangkan hak jaga anak. Yang keempat adalah cuai. Mungkin macam saya kata hari ni jaga patah tangan, patah kaki, hakim tak bagi dah. Mai dia dianggap sebagai satu cuai. Itu dalam bahasa yang kita faham dan zahir kita nampak lah. Jadi Betul. kalaulah mahkamah memerintahkan hak jagaan sesuatu anak tersebut, jadi dan ada dah perjanjian yang berkaitan dengan hak jagaan anak, tapi pihak-pihak tidak berpuas hati, bolehkah hak jagaan anak ini diubah ataupun dipindah? Adakah hak jagaan terhadap ibu itu bersikap kekal dan mutlak? Okey, Boleh bagus soalan Tuan Fendi cerita sikit. Okey, bagus soalan tu Tuan Syazril. Jadi persoalannya di situ kita melihat kepada kedudukan undang-undang yang telah membuat satu court order atau perintah sama ada kepada ibu atau bapa. Persoalannya di sini, jika kepada ibu tadi, persoalannya adakah hak ibu untuk menjaga anak itu adakah bersifat mutlak atau kekal? Jawapannya adalah tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Sebab kita melihat juga masih melihat kepada rujukan perkataan limitasi yang saya sebut di peringkat awal tadi, Syazril, iaitu masih lagi menggarispandukan bahawa hak seseorang itu sebagai penjaga terutamanya perlulah memenuhi beberapa syarat tertentu. Contohnya, dia mestilah Islam, kemudian dia mestilah sempurna akal, kemudian dia mampu memberikan jagaan dan kasih sayang kepada anak, kemudian kelakuan baik dari segi akhlak Islamiah, Syazril, dan mampu menyediakan tempat yang selamat. Jadi jika ianya gagal dipatuhi oleh satu pihak yang telah mendapatkan penjagaan, maka saya nak gunakan kiasan tadi ni, pihak yang satu lagi yang hanya mendapat pingat perak tu tadi, ada peluang yang tips kita boleh di situ boleh dibuat sebagai satu argumen di mahkamah dengan menyatakan bahawa pihak yang asal ni tadi telah pun kehilangan hak penjagaan kerana gagal mematuhi garis pandu atau limitasi yang telah dinyatakan. Jadi jangan takut. Sebab tu saya kata tadi, ibu ke bapa ke yang membuat permohonan di mahkamah, memang dia ada argumen, Syazril. Dia cuba nak buktikan sebanyak mana mungkin. Tetapi dia telah berjaya membuktikan adanya unsur-unsur yang dinyatakan dalam isu limitasi ini tadi, maka ianya adalah satu poin kepada pihak lawan untuk mendapatkan hak penjagaan. Maksudnya berpindah hak penjagaan. Cuma saya nak tekankan di sini juga supaya orang awam kita faham. Kena fahami masyarakat awam yang melihat bahawa bagaimana sekalipun kemelut yang berlaku di antara bapa kandung dan ibu kandung yang berusaha bersungguh-sungguh nak mendapatkan hak penjagaan total kepada anak ni tadi, percayalah ada satu lagi garis panduan yang akan dilihat oleh mahkamah, iaitu dengan melihat kepada kemaslahatan anak itu terlebih dahulu. Kemaslahatan anak itu, kepentingan anak itu, kebajikan anak itu adalah lebih aula berbanding dengan kepentingan ibu kandung dan bapa kandung. Itu yang saya nak jelaskan. Okey, jadi bila Tuan Rafiq cakap kata yang paling utama hak jagaan anak ini adalah kebajikan. Tapi kalau anak itu dah memais ataupun dah melepasi umur yang kita kata cerdik pandai, boleh Tuan Rafiq jelaskan berkaitan sama ada dari segi umur memais, lelaki dan perempuan. Bolehkah mereka ini terus kekal bersama yang kata-kata ibu ataupun bapa, ataupun mereka ini boleh memilih antara ibu ataupun bapa atau sesiapa sahaja? Okey, saya nak jelaskan di sini. Saya sebutkan tadi sekitar umurnya dalam 7 hingga 9 tahun, kemudian boleh dianjak dalam 9 ke 11 tahun. Okey, apabila anak-anak telah mencapai umur yang saya nyatakan tadi, maka anak itu juga mempunyai satu kuasa di dalam mahkamah untuk menyatakan hasratnya untuk memilih siapa yang dia nak jadikan sebagai penjaga. Maksudnya di sini ada sesetengah kes yang kita kendalikan, anak tu dia lebih selesa tinggal dengan ibu, maka dia akan memilih ibu. Dan ada sesetengah kes yang kita kendalikan, anak tu dia lebih selesa tinggal dengan bapa, maka dia akan memilih bapa. Dan ada satu lagi kes yang kita pernah kendalikan, selain daripada isu kewujudan pihak
ibu atau bapa sebagai pilihan, kadang-kadang anak ini tadi nampaknya ada lebih familiar atau lebih suka memilih pihak yang ketiga, contohnya nenek. Jadi dalam isu itu, tanpa menafikan bidang kuasa mahkamah, perlu juga dijelaskan ya, orang awam kena faham, mahkamah mempunyai satu juga bidang kuasa. Demi kepentingan anak tu, boleh membuat apa-apa perintah yang kompeten, perintah yang bersesuaian dengan kebajikan anak itu. Jadi melihat kalau anak memilih pihak yang ketiga, maka mahkamah melihat kalau itu kebajikan yang paling utama kepada anak itu, dan setelah melihat anak itu dah lebih memais, maka itu boleh dikeluarkan sebagai satu court order atau perintah mahkamah. Yeah. Okey, cuma untuk makluman, di Malaysia pun lebih kurang macam tu. Cuma di Malaysia ni dalam enactment dia, kalaulah seorang lelaki itu dia berusia 7 tahun hingga 9 tahun, dia ada extra lagi 2 tahun menjadikan 9 tahun, dia boleh tinggal pilih ibu ataupun bapa. Manakala bagi perempuan, dia 9, dia extra lagi 2 tahun sehingga 11 tahun, dia boleh pilih untuk tinggal ibu ataupun bapa ataupun di bawah ibu hak jagaan. Pada masa itu dia dianggap mumayyiz. Mumayyiz ni dari segi kalau konteks Islam ni dia adalah seorang yang cerdik. Contohnya dia bukan safih. Kalau cerdik ni biasanya kita periksa ni dapat nombor 35 daripada 40 orang. Cerdik lah. Dia boleh baca dia dan cerdik. Ini yang dikatakan cerdik. Dan ada kes-kes yang tertentu, Rafiq, dari segi di Malaysia ataupun yang saya kendalikan, apabila melibatkan orang kata ibu bapa yang bermasalah ataupun keluarga yang bermasalah ataupun family ataupun masyarakat di tempat itu yang bermasalah, sebenarnya mahkamah ataupun orang awam berhak untuk memfailkan tuntutan bagi pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat mengambil alih tanggungjawab ini supaya kebajikan anak-anak tersebut terjaga. Ini dari segi walaupun kita kata ibu dan bapa itu mempunyai kelayakan, namun kelayakan itu hilang. Itu dari segi konteks perundangan lah. Dan soalan cepu emas lah biasanya orang akan tanya. Para suami akan tanya. Kadang-kadang kita nak melepaskan diri pun tak boleh. Adakah nusyuz itu menghilangkan hak jagaan anak? Betul. Okey. Dalam konteks orang awam ni, saya nak tambah sikit ya. Dalam konteks orang awam ni, dia akan mengatakan bahawa nusyuz ni disebabkan you nusyuz, maka you tak boleh jaga anak, you tak dapat hak kelayakan anak. Sebenarnya tu adalah tak betul. Nusyuz ni lebih tertumpu kepada isu yang berkaitan dengan nafkah saja, dan ianya tidak akan bersifat dominasi kepada isu-isu yang lain. Ia tidak akan melibatkan isu-isu yang lain. Jadi kepada ibu, jangan takut. Tapi kita ada satu pendekatan lain, iaitu jika nusyuz ni bukan tertumpu kepada ibu saja tau. Suami nusyuz pun ada. Itu insyaAllah isu yang lain kita akan cuba cungkil mengenai isu ni. Tapi saya nak kata ianya tidak sama sekali akan mengganggu-gugat kepada isu hilang kelayakan hak penjagaan anak tersebut. Ya. Okey, dari segi konteks nusyuz ni sebenarnya adalah hilang kelayakan nafkah diri. So tuntutan berkaitan dengan hal jagaan tidak akan hilang kecuali kita lihat kepada seksyen yang dikatakan tadi tentang berkahwin, moral, tukar mustatir, murtad dan cuai. Ini antara faktor-faktor yang di mana salah satu dibuktikan mungkin boleh kehilangan hak jaga anak. Jadi dah cukup 30 minit. Kita bagi 30 minit sahaja pada hari ini. So ada apa-apa nak cakap? Kalau dalam mahkamah kita tak boleh bagi peluang untuk bercakap, tapi ada apa-apa nak bercakap tentang kepada di luar sana suami atau isteri atau lelaki atau wanita berkaitan dengan hak jagaan anak ini, ada apa-apa tips nak cakap dalam masa 1 minit? Okey, 1 minit. Jadi saya nak pesan kepada Makcik Kia dan juga Pak Abu, sila pastikan bahawa kita ada solusi yang sangat baik di mahkamah, iaitu sama ada melalui persetujuan suluh, iaitu persetujuan kedua belah pihak berbincang secara baik untuk menyelesaikan bagaimana hak penjagaan anak itu. Ianya akan diendorskan dan akan dikeluarkan sebagai satu perintah mahkamah. Itu yang pertama. Kedua, kita juga boleh menggunakan melalui saluran mediator. Bagaimana isu-isu yang berkaitan dengan mediator ini, usaha-usaha mediator ini juga boleh dianggap seperti mana usaha-usaha dalam menyelesaikan kes secara baik berbanding kalau kita tak setuju maka kita terpaksa melalui satu proses yang panjang dan melibatkan kos pihak-pihak, iaitu melalui perbicaraan penuh. Jadi jangan disebabkan hanya kerana anak. Kadang-kadang kita rasa benda tu baik untuk kita tapi sebenarnya itu benda yang tak baik untuk kita.
Jadi renungkan, kita bincang balik dengan bekas suami, dengan bekas wife kita ni bagaimana untuk menjaga anak itu walaupun berlaku pembaharan perkahwinan. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Tuan Rafiq. Esok insya-Allah kita akan ke udara lagi dalam setiap hari di bulan Ramadan selama 30 minit sahaja. Dan saya tekankan tadi, apa yang kita sampaikan pada hari ini, taraf yang paling awam, taraf tadika untuk faham basic tuntutan di Mahkamah Syariah. Dan esok kita jumpa lagi dalam harta sempacarian hak siapa. So, Malaysia Brunei, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.